Hari ni kami daripada Malaysia International Humanitarian and Welfare Foundation ini membuat sedikit kenyataan media mengenai untuk menggesa tindakan undang-undang diambil segera terhadap Hakim Nazlan. Okey, saya bacakan dulu kita punya media. Pertama sekali kami ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 serta barisan anggota kabinet beliau untuk menerajui pentadbiran negara bagi penggal ini. Adalah menjadi harapan kami agar kerajaan yang baru ini dapat benar-benar merealisasikan satu perubahan drastik dalam membuat reformasi institusi kehakiman demi mengembalikan integriti badan kehakiman yang telah tercalar selama ini serta memastikan badan kehakiman bersih dan tidak digunakan bagi tujuan politik. Kami juga ingin menarik perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan untuk melihat kembali segala aduan-aduan yang telah kami buat sebelum ini mengenai kes Hakim Nazlan Muhammad Ghazali yang secara jelas mempunyai konflik kepentingan ketika membicarakan kes SRC Datuk Seri Najib Tun Razak yang mana beliau merupakan peguam am dan setiausaha syarikat Maybank yang meluluskan pinjaman kepada SRC. Pihak kami telah pun membuat satu laporan polis pada 1 November 2022 dan telah menghantar memorandum kepada Peguam Negara pada 3 November 2022 atas perkara tersebut dan menggesa tindakan segera diambil. Satu laporan kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia juga telah dibuat pada 9 November 2022 lalu. Namun, saya ingin perjelaskan sehingga ini tidak ada apa-apa tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak. Seperti yang diakui oleh Ketua Pesuruhanjaya SPM pada 29 September 2022, pihak SPRM telah pun menyiapkan satu kertas siasatan yang lengkap dan dihantar kepada pejabat Peguam Negara. Kami berpendapat tuntutan dan tindakan kami ini mempunyai asas yang kukuh berdasarkan sebuah kertas siasatan SPRM sebanyak 27 muka surat yang tular dan kami yakini ianya adalah kertas siasatan sebenar. Di atas kertas siasatan tersebut, SPM telah menyatakan Hakim Nazlan telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiasaan kerana melanggar etika kehakiman dan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika didapati bersalah. Demi menegakkan keadilan dan merealisasikan reformasi institusi kehakiman, kami menggesa agar kerajaan mengambil tindakan segera untuk mendakwa Hakim Nazlan di atas prinsip nobody is above the law. So, seperti yang saya dah baca dalam press statement saya tadi, kami daripada Malaysia International Humanitarian and Welfare Foundation ingin meneruskan perkara yang kami perjuangkan selama ini, yang kami melihat tidak ada apa tindakan di bawah kerajaan yang lalu dan kami menaruh harapan yang tinggi kepada kerajaan baru ini yang meletakkan prinsip keadilan, memperjuangkan rule of law supaya kerajaan hari ini juga dengan segera melihat kepada kes ini dan kita tidak mahu kerajaan yang ada hari ini juga terpalit dengan perkara-perkara yang berlaku di kerajaan-kerajaan yang lalu. Dan kami yakin Datuk Seri Anwar seorang yang amat rasional dan saya pasti dalam kes Datuk Seri Najib ini banyak sangat keraguan-keraguan yang timbul dan perkara ini perlu diberi pencerahan ataupun diperjelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya kita tidak mahu undang-undang negara ini digunakan oleh siapa-siapa saja untuk tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk tujuan-tujuan politik. Jadi saya rasa saya tidak ada perkara lain nak dikatakan. Cuma
sekali lagi we come forward with apa yang kita buat sebelum ini, dan saya minta laporan polis yang kami telah buat, memorandum yang kita telah hantar kepada AG perlu dilihat kembali, terutama oleh barisan-barisan menteri-menteri kabinet yang baru. Dan kita lihat dan kita harap perkara ini dapat clear the air. Maksudnya kita nakkan perkara ini dapat kita clearkan ataupun kita ketepikan perkara ini demi untuk menegakkan integriti dan keadilan, terutama dalam sistem kehakiman negara. Any questions? Saya Asma, saya nak tanya kenapa kes ini tidak dipanjangkan kepada Ketua Hakim Negara, sebaliknya AG? Boleh bagi penjelasan? AG? Kenapa tidak dipanjangkan kepada Ketua Hakim Negara? Okey, apa tu, kes ini adalah kes yang susulan daripada kertas siasat SPRM yang tular ataupun yang leak lah, yang mengatakan bahawa hasil siasatan SPRM wujud satu perkara ataupun satu kesalahan yang boleh boleh menyebabkan AG mendakwa beliau. Jadi dalam hal ini saya rasa peranannya adalah kepada AG, bukan Ketua Hakim Negara. Peranannya AG perlu membuat pendakwaan, membawa Hakim Nazlan ke mahkamah supaya perkara ini dapat mahkamah menentukannya. Jadi selagi Hakim Nazlan tidak dibawa ke mahkamah, benda ni akan tergantung, dan saya tidak nampak Ketua Hakim Negara boleh buat sesuatu kerana perkara ini tidak dibawa ke mahkamah. Jadi tugas membawa perkara ini ke mahkamah adalah AG atas siasatan yang telah dibuat oleh SPRM. Setakat ni tak ada respon daripada SPRM, daripada Suakam. So kalau Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Ibrahim ni tak memberikan apa-apa respon, so mungkin apa tindakan seterusnya? Okey, seperti yang saya tadi lah, kita agak kecewa lah sebab kita dah bawa kes ni, saya dah 2-3 bulan lah kita bawa kes ni, dan kita dah buat macam-macam laporan, dan seperti yang saya maklum tadi, setakat ni tidak ada apa-apa tindakan. Cuma kita meletakkan harapan yang tinggi kepada Kerajaan Perpaduan yang diteraju oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar untuk melakukan sesuatu lah. Setakat ini kami menaruh harapan yang penuh, dan kami belum memikirkan tindakan selanjutnya. But we believe, kami yakin he will do something. I don't think he will allow his government to have the same perception as what the government before has. Harapan tu di reset balik. Pardon? Harapan tu di reset balik lah pasal kerajaan bos ni. Ya. Sebenarnya 2 bulan lepas tu tak heran lah. Ya, as I mentioned, kita dah bawa pada kerajaan dulu. Tidak ada apa-apa tindakan dan tidak ada apa movement pun, bukan saja tindakan, apa benda maklumat kenyataan pun tak ada. They keep quiet, which is I think is not fair. To me it's very easy. Dalam kes ini, kalaulah but dia dah jadi public interest, dia dah jadi satu benda yang seluruh rakyat tahu. So apa yang perlu, kalaulah sebenarnya ada tindakan perlu diambil, bagi tahulah. If there is none, bagi tahulah. Kenapa benda perlu di make it silence and membuatkan all kinds of perception, all kinds of andaian yang dibuat. So pada saya mudah saja. Bila Ketua Persatuan SPRM kata dah hantar complete set of siasatan ini kepada AG, dan AG kena buatlah menjalankan peranannya. If AG kata we found out that there shouldn't be any pendakwaan, or we should, let us know lah. Pada saya when benda ini make silent, benda ini dipendam gitu saja, ia seolah-olah ada something going on yang not right. Sekurang-kurang dia nak ada kenyataan apa-apa. Ya. Dia menunggu arahan atas tu. That means all kinds of perceptions lah. So this is a thing that we want it to be very clear. I think the new government must show that they are not like the previous government as if something is trying to be hidden from the public. Nah, saya ada 2 soalan. Satu soalan, selepas ni adakah NGO ni akan menghulurkan
memorandum kepada Prime Minister. Dan soalan kedua tu, apa pendapat NGO mengenai saranan Menteri Perundangan baru Datuk Seri Azalina mengenai separation of the AG and the Eksekutif. pendapat tu. Yes. Okey, mengenai soalan pertama tu, sebenarnya ada dalam perbincangan kami untuk mengantar juga memorandum kepada Perdana Menteri dan juga kepada menteri yang dipertanggungjawabkan mengenai undang-undang ni. Tapi I think it will be fair to us that let us make a public public request, dan jika tidak ada we will make a personal request lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa it's high time lah, sebab hasil daripada kerajaan lalu bermula daripada pimpinan Tun Dr. Mahathir, Kam Muhyiddin, and then lepas tu diikuti oleh Ismail Sabri kita lihat bila seolah-olah perundangan ini, undang-undang ini ada campur tangan politik, terutama bila timbul soal pelantikan AG itu sendiri ketika itu di mana ketika pendakwaan tu dilantik AG yang jarang-jarang kita buat, bukan daripada penjawat awam. Terlantik Tommy Thomas. Yang jelas Tommy Thomas adalah peguam kepada Lee Kuan Yew dalam kes terowong, dan kita tahu dan dia dibawa masuk untuk menjadi AG. Dalam masa sama Gopal Sriram dulu juga yang dilantik sebagai pendakwa, mempunyai kes-kes more to politicking, kes-kes politik. Dan ini yang kita nampak ia menjuruskan kepada ada campur tangan politik. Begitu juga dalam kenyataan yang diberi dalam begitu juga penulisan yang dibuat dalam buku Tommy Thomas yang menjelaskan dia sendiri sebagai AG mendakwa bahawa memang ada campur tangan politik, terutama dengan Tun Dr. Mahathir dalam menentukan segala, dan juga dalam kes pelantikan hakim-hakim mana dia tidak mengikut JAC kan, ada pindaan Perdana Menteri dan sebagainya. Kita pun mengucapkan tahniah dan sabar kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja baru ini, di mana Majlis Raja-Raja sendiri telah meminta agar pemilihan jawatankuasa JAC untuk menentukan hakim-hakim ini tidak melibatkan Perdana Menteri. Sebab kita nak seboleh-bolehnya kehakiman ini keep away from politicking. Biarlah perkara-perkara itu diadili seadil-adilnya mengikut perundangan, tapi bukan disebabkan oleh niat-niat politik ataupun niat-niat untuk tujuan politik. Any more questions? Any more questions? Okay. That's it, Okey ya. Okay. Thank you. Nazranya kes ni macam pinnacle puncak Ya, sebab campur tangan politik. kita juga amat ragulah, amat khawatir dan bimbang bila saya rasa ada kes yang telah dibawa ke mahkamah oleh 2 orang hakim yang mengatakan bahawa ingin bawa kes yang hakim ini tidak boleh didakwa. I think this is something very serious if it happen to the country. Kita kena tengok benda ni, sebab pada saya hakim tu seorang manusia. Hakim bukannya malaikat yang free from all things. Tambahan pula dalam isu Nazlan ini, perkara-perkara itu dilakukan sebelum dia menjadi hakim. Dia perkara-perkara ini dilaku ketika dia menjadi peguam am, ketika dia menjadi setiausaha syarikat. Apakah kesalahan-kesalahan seorang hakim dapat pengecualian ataupun dapat kekebalan, immunity atau kekebalan walaupun setelah menjadi hakim. Kalau it happen during dia menjadi hakim, maybe you need some kekebalan, especially making decisions or whatever. Tetapi kalau benda-benda yang dilakukan sebelum dia menjadi hakim juga mendapat kekebalan just because he is a hakim, I think this is not something fair for the country, not fair for the people. Tidak adil untuk rakyat Malaysia. Tapi dia orang set presiden dah hari tu kes Datuk Seri Najib saman Tommy Thomas, dan the judgment is that the case was set aside because
Tommy Thanos is immune because he was conducting his duty as the AG. Ya, okey. To be frank, saya tidak mengikuti proses proses di mahkamah itu. Saya tidak mengikuti. So I don't know really what is immunity. Tetapi kalau immunity during you perform your duty, maybe there is some ground. So my question is, jika ada immunity untuk Tapi isu dia sekarang ni dalam kes Nazlan ini is something yang done before dia menjadi hakim. that's fine. But my question is, kalau ada immunity for AG during conducting his duties, what about immunity for Prime Minister when he has to make decisions during his term of office, and then after he finishes his term of office, drag in court for those decisions? So if the AG is given immunity, so the Prime Minister should have his immunity too. Yes. Because he's performing his duty. I agree. I think this is something that we should have look into in future. Sebab saya rasa dalam soal-soal tertentu Perdana Menteri itu mesti ada immunity within certain scope lah. I mean not within certain scope untuk dia menjalankan tugas. Kalau satu-satu keputusan yang dia perlu buat untuk menjalankan tugas dia, he should be given immunity. I agree on that. I think there is something that we should ponder in ataupun kita should suggest and bring forward. Itu. Whether he's in office or beyond that kan. Dia must be have certain kinds of immunity because I think as a Prime Minister untuk negara mungkin dia terpaksa membuat satu keputusan demi kepentingan tertentu, which is I think that should have some immunity. Yeah. Because we are talking about a Prime Minister, there has a whole cabinet Yeah. there, and then everything is all documented and signed for, and yet you are brought in later. So Yeah. that's something that's not right. Which is actually itu yang benda-benda yang kita kena banyak penjelasan. Contohnya, sesuatu perkara yang telah dibawa ke kabinet dan jika diluluskan oleh kabinet, itu adalah tanggungjawab bersama seluruh kabinet yang meluluskan. Even though it's chaired by the Prime Minister. Tidak haruslah satu keputusan kabinet yang dibuat oleh jemaah menteri, tetapi bila salah, Prime Minister. Perdana Menteri yang salah. Which is I think that is not fair. Okay? Thank you. Pejabat awam lah. Pejabat awam. Making decision. Ketua polis semua. Ya. Sama lah. Okay.